Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري وهي Tuhanku lapangkanlah wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku. Saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya takkan baca fiqh manhaji. Saya akan baca himpunan fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz berkenaan dengan Ramadan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Sebab kita dalam lebih kurang seminggu lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi saya akan petik. Jadi ada banyak fatwa, tapi saya akan petik setakat mana yang sempat dalam kesempatan antara Maghrib dan Isya ini untuk kita discuss, untuk kita bincang beberapa hal yang mungkin bermanfaat untuk kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sidang hadirin mukminin, di antara perkara yang saya nak petik ialah yang pertamanya berkenaan dengan melihat anak bulan. Saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan bagaimana pendekatan, contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya pun tunjuk contoh kepada tuan-tuan sebelum ini bahawa Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Abdul Aziz bin Baz ni dia agak kalau saya guna perkataan negatif mungkin agak keras, tapi dia agak mempunyai sikap yang berbeza, berkenaan dengan persoalan menggunakan sains. Contohnya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan antara tengok anak bulan berdasarkan penggunaan mata kasar dan juga dengan menggunakan calculation ataupun ilmu astronomi. Antaranya kalau kita tengok fatwa beliau yang berkaitan dengan melihat anak bulan. Contohnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok di sini fatwa yang dikemukakan ialah apabila soalan ditanya berkenaan dengan melihat menentukan Ramadan antara melihat anak bulan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan menggunakan kaedah astronomi, dengan mengatakan bahawa ilmu ahli sains hari ini semakin maju sehingga kita boleh mengira bilakah bermulanya bulan yang baru. Jadi dalam soalan kepada fatwa itu ditanyakan siapakah yang benar dalam perkara ini, antara melihat anak bulan dengan menggunakan mata kasar ataupun dengan menggunakan ilmu astronomi. Baik, antara jawapan yang diberikan ialah pertama, pandangan yang benar ialah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan cara melihat anak bulan. Itu pandangan yang dipilih. Dan maknanya bila melihat anak bulan, maksudnya dengan melihat dengan menggunakan mata kasar. Itulah asas
menentukan mulanya puasa. Jadi mengatakan bahawa ia sesuai untuk setiap masa dan tempat tanpa mengambil kira sama ada ilmu sains berkembang ataupun tidak. Dan dia kata sama ada teleskop, alat untuk melihat dengan lebih jelas ataupun tidak. Wujudnya manusia yang boleh mengira secara falak ataupun tidak. Melihat anak bulan, dia kata ialah sesuatu yang mampu dilakukan di semua tempat dan masa, tidak seperti kaedah astronomi yang tidak mungkin tersebar kepada semua. Maknanya alasan dia ialah antara menggunakan mata kasar dengan menggunakan astronomi. Dia kata masalahnya ialah apabila menggunakan mata kasar, semua orang boleh guna mata kasar. Selain daripada hujah berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan amalan Nabi, itu satu. Yang kedua, dia kata menggunakan mata kasar ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Tetapi ilmu astronomi, dia kata semua orang, bukan semua orang boleh buat. Itu alasan yang dia guna. Bukan semua orang boleh buat. Dan dia berbeza daripada satu tempat dengan satu tempat. Alasan dia yang kedua, dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kemajuan yang akan dicapai oleh manusia dalam bidang astronomi, tetapi masih menyuruh umat Islam menggunakan kaedah melihat anak bulan. Dia kata bahawa bukan Allah Ta'ala tak tahu, manusia ni pada satu masa akan datang, pada satu zaman tertentu, mereka akan memiliki teknologi dan juga ilmu ataupun kemahiran yang berkaitan dengan astronomi. Tapi dia kata Allah Ta'ala perintah bukan dengan menggunakan ilmu astronomi. Dia kata bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Dia kata oleh itu sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, dia hendaklah berpuasa pada bulan itu. Jadi hujah yang dipakai oleh mereka ialah bahawa berdasarkan Quran ni, "Faman syahida minkum," sesiapa yang menjadi saksi terhadap asyahr, terhadap bulan tersebut, maka falyasum, hendaklah dia berpuasa. Baik. Begitu juga dia kata bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sebelum ini, dan dia kata bahawa dengan ini mula dan akhir puasa mesti dikaitkan dengan melihat anak bulan secara nyata dan bukan kiraan astronomi. Dan dia kata bahawa umat Islam mesti patuh kepada perintah Allah dalam menentukan mula dan akhirnya puasa. Dan dia kata bahawa inilah pendapat sebahagian besar ulama'. Dan sesiapa yang berbeza pendapat dalam permasalahan ini, pendapatnya dianggap syadz. Tengok, dia kata pendapatnya dianggap syadz, ganjil, dan pendapat itu tidak boleh diambil kira. Maknanya mereka menggunakan satu pendekatan yang agak keras dalam menolak ilmu astronomi. Sedangkan muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok sebenarnya, nanti kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan tengok tafsir surah Al-Baqarah ayat 185. Dan sebagaimana panduan yang saya uraikan kepada tuan-tuan sebelum ini, bila kita nak tengok tafsir, yang nombor satunya tuan-tuan tengok tafsir di kalangan ummahatut tafasir, di kalangan tafsir Indo yang kita cerita sebelum ni, Ar-Razi, Al-Zamakhsyari, Ibnu Katsir, At-Tabari dan sebagainya, bagi sesiapa yang ada kemampuan. Baik, bila kita tengok perkataan faman syahida minkum ini, faman syahida minkum, tuan-tuan, sebenarnya para ulama dia tidak sepakat tentang perkataan faman syahida minkum. Adakah mesti perkataan syahida minkum ni mesti dengan makna ru'yah, dengan makna melihat dengan menggunakan mata kasar, ataupun maksud syahida minkum ini dia boleh juga mengambil kira golongan pakar dalam bidang tertentu, terutama dalam bidang astronomi, ilmu falak dan sebagainya, yang boleh menggunakan hisab, yang boleh hitung, yang boleh kalkulate berkenaan dengan peredaran segala planet ini termasuk bulan dan sebagainya. Kemudian daripada calculation ni dia boleh kira bila sepatutnya bulan ini muncul. Hujah yang paling kuat muslimin muslimat sekalian ialah sebagaimana kita menentukan waktu solat, waktu sembahyang. Matahari, tuan-tuan, pernah tak dia miss waktu dia? Matahari pernah dia miss waktu dia? Tuan-tuan tengok dalam surat khabar, dia tulis sunrise.
Matahari terbit pukul berapa? 7.05. Saya nak tanya tuan-tuan, pernah tak matahari lambat gitu keluar? Dia ada urusan apa, dia keluar 7.30. Ada? Tak ada. Tak ada. Tak pernah. 7.05 lah dia keluar, sunrise. Kalau tuan-tuan tengok dalam surat khabar, dia kata sunset, matahari terbenam. Apa makna matahari terbenam? Bulatan matahari itu hilang daripada garisan ufuk, daripada kaki langit, garisan kaki langit. Itu maksud matahari terbenam. Kalau dia kata matahari terbenam, macam hari ni 7.35, lebih kurang kan? Katalah 7.35 petang, matahari terbenam. Saya nak tanya tuan-tuan, pernah tak matahari hari tu dia tercepat sikit, terbenam, dia laju sikit, maka dia terbenam 7.20? Nak tanya tuan-tuan, pernah tak? Tak pernah. Allah Ta'ala dijadikan alam ni, dia ada peraturan dia, dan peraturan itu dipatuhi secara tepat oleh semua makhluk yang namanya matahari, bulan dan segala jenis planet ataupun bintang. Dan berdasarkan ilmu inilah para ulama, walaupun tidak sepakat di kalangan para ulama, tetapi di kalangan ulama yang boleh menerima ilmu hisab ni, dia kata kita boleh pakai ilmu hisab termasuk dalam menentukan waktu solat. Tak payah tunggu matahari keluar baru kita nak sembahyang ataupun nak menentukan waktu habis subuh. Kita tak perlu tunggu nak ukur bayang-bayang nak menentukan waktu zuhur ataupun asar, tetapi memadai, cukup memadai dengan melihat jam yang ada. Itu contoh yang paling mudah. Begitu juga muslimin muslimat sekalian tentang kemunculan anak bulan. Anak bulan, orang putih kata new moon, bulan baru. Dia juga melalui proses hisab, hitung bila sepatutnya anak bulan tu keluar. Dan begitulah seterusnya dalam menentukan Syawal, bukan saja Ramadan, Syawal dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat sekalian, tak mengapa, tapi apa yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan bahawa mereka agak keras berkaitan dengan bagaimana mereka menolak pendapat yang menggunakan ilmu sains seperti ini. Dan kita tidak terkejut, sebab sebelum ini pun saya pernah cerita kepada tuan-tuan bahawa Syekh Abdul Aziz bin Baz umpamanya, dia antara orang yang menidakkan bahawa bumi ini bulat. Dia tak percaya bahawa bumi ini bulat. Tapi walau bagaimanapun kita tetap menghormati mereka, kerana mereka adalah ulama-ulama yang hebat pada zaman ini. Walaupun sebahagian daripada mereka telah meninggal dunia, tapi mereka adalah ulama yang hebat. Dan manusia sehebat mana pun sudah tentu dia tidak akan sunyi daripada melakukan kesilapan. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kita tengok fatwa yang lain. Antaranya ialah berkenaan dengan ada atau tidak ucapan yang khusus berkaitan dengan kedatangan bulan Ramadan. Kan? Bila bulan puasa datang, menjelangnya bulan Ramadan, bulan puasa, soalannya ialah ada atau tidak bacaan khusus atau bacaan tertentu untuk kita ucapkan kepada saudara-saudara kita, bagi saling ucap tahniah di antara satu sama lain, bagi meraihkan kedatangan bulan Ramadan. Antaranya, apa ucapan antaranya yang biasa kita dengar kawan-kawan kita ucap, sama ada dia cakap dengan mulut ataupun melalui SMS, WhatsApp dan sebagainya. Antaranya disebut Ramadan Mubarak, ataupun disebut juga Ramadan Karim, ataupun kullu am wa antum bi khair. Itu antara ucapan-ucapan yang biasa kita tengok kawan-kawan kita, sama ada dia ucap dengan lidah, dengan mulut, ataupun dia hantar melalui SMS dan sebagainya. Maka jawapan yang diberikan oleh panel ini, mereka mengatakan bahawa sebenarnya tidak ada sebarang ucapan khusus. Tidak ada sebarang ucapan khusus. Yang penting kita saling meraihkan kedatangan bulan Ramadan. Kita nak ucap apa pun tak apa. Tak semestinya kullu am wa antum bi khair. Tak semestinya Ramadan Mubarak. Tak semestinya Ramadan Karim. Nah, kita ucap apa sahaja, yang penting dia menzahirkan kegembiraan kita dengan kedatangan bulan Ramadan.
Kadang kita orang Melayu tak faham apa dia ni. Kullu apa antum bi khair. Tanya orang yang hantar tu, apa makna ni? Orang hantar pun kata, aku pun tak tahu pun kata. Orang yang hantar kat aku pun hantar kat orang. Itu dia masalah tuan-tuan. Kan? Kalau Ramadan Mubarak, biasanya orang kita faham dah Ramadan Mubarak ini. Tapi kalau Ramadan Karim ada mula. Kan? Ramadan Karim dia tak apa-apa nak tahu. Dan juga apa ni, kullu am wa antum bi khair, dia tak apa-apa nak pasti. Jadi muslimin muslimat sekalian, tak jadi masalah kita nak ucap Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, kita nak sebut kullu am wa antum bi khair, ataupun kita nak sebut bahasa Melayu pun boleh. Apa sahaja, yang penting maknanya elok. Kan? Yang penting maknanya elok. Contohnya apa dia yang biasa kita tengok bahasa Melayu, selamat menyambut Ramadan, kan? Ataupun selamat menyambut bulan puasa. Boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Kan? Tapi kita biasalah nak melekeh. Kan? Orang kita lah betul lah. Pakai kereta Proton tapi dia buang jenama Proton, dia bubuh Mitsubishi. Apa yang ni orang kita kan macam tu lah. Itu perangai orang kita. Tapi tak jadi masalah. Bukan salah pun kalau nak buang Proton, nak bubuh Mitsubishi. Jadi kereta kita punya seronok. Nak bubuh apa pun bubuh pi lah. Sama juga tuan-tuan nak sebut Ramadan Karim supaya bunyi Arab sikit. Okey, tak jadi masalah. Nak sebut kullu am wa antum bi khair, tak jadi masalah. Tapi kita jangan duk pandang lekeh kalau kawan kita hantar kok dalam bahasa Melayu. Sebab ucapan bagi menyambut kedatangan Ramadan, para ulama ini menyatakan bahawa tidak ada satu ucapan yang khusus. Boleh berlaku. Yang penting kita menzahirkan kegembiraan. Baik. Sebelum saya pergi seterusnya, ada sebarang soalan, tuan-tuan boleh kemukakan soalan jikalau ada sebarang soalan. Baik, tak ada kalau tak ada seterusnya. Yang biasa berlaku dalam masyarakat kita ialah tentang imsak. Baik, imsak 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Jawapannya ialah imsak itu ialah waktu ihtiyat. Waktu berhati-hati, precaution, supaya tidak terlajak masuk waktu subuh. Tetapi daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat, para tabi'in, tidak ada apa yang dinamakan sebagai waktu imsak. Tak ada. Maknanya kalau subuh masuk 5.40, 5.38 ke 5.39 tu kita masih lagi makan. Sedangkan imsak 5.30 kan? Imsak 5.30 dalam kalender tu lah. Imsak 5.30, subuh 5.40 kan? 10 minit sebelum subuh. Boleh tak kita makan pada pukul 5.37, 5.38, 5.39 tu boleh tak kita makan? Jawapannya masih boleh kita makan dan tidak ada sebarang kemudaratan, tidak terjejasnya ibadat puasa kita walaupun kita makan dalam waktu imsak. Okay? Cuma dalam masyarakat kita di Malaysia, imsak itu dijadikan sebagai waktu ihtiyat, waktu untuk berhati-hati supaya tidak terlajak makan sehingga masuk ke dalam waktu subuh. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, contohnya ialah soalan berkenaan dengan membersihkan gigi dan juga menggunakan ubat gigi. Boleh ataupun tidak ketika bulan puasa. Soalan yang dikemukakan, apakah hukum menggunakan sugi? Maknanya guna kayu sugi itulah kayu siwak pada siang hari di bulan Ramadan, dan bolehkah menelan air liur selepas menggunakan kayu sugi? Jawapan ialah disunatkan bersugi sepanjang masa, sama ada semasa berpuasa ataupun tidak, pada permulaan hari puasa ataupun pada penghujung hari puasa. Boleh kan kita bersugi ataupun kita berus gigi, sama ada awal hari puasa, maknanya waktu pagi pun boleh, ataupun dia kata penghujung puasa, makna petang, dekat dengan buka puasa pun dia kata boleh untuk kita bersugi walaupun dah dekat dengan waktu buka puasa. Dalilnya adalah seperti berikut. Dia kata Abu Hurairah
radhiyallahu anhu berkata bahawa, maknanya Abu Hurairah diriwayatkan satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Nabi kata, kalau tidaklah kerana akan menyusahkan, membebankan umatku, nescaya aku akan perintahkan kepada umatku agar bersugi, agar gosok, bahasa kita gosok gigi setiap kali solat. Setiap kali solat. Jadi macam mana para ulama mengistimbatkan hukum? Para ulama mengistimbatkan hukum sebab dia kata Nabi sebut apa di sini? Nabi sebut la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Nabi kata apa dia? Iaitu dia kata la amartuhum, nescaya aku akan perintahkan kepada mereka. Siapa dia mereka? Umatku. Siapa dia umatku? Kita semualah orang Islam. Apa dia? Perintah apa dia? Bisiwaki. Maknanya bahasa kita gosok gigi. Kalau tidak dengan sebab menyusahkan umatku, Nabi kata dia akan perintahkan, mana dia akan suruh umat dia gosok gigi bila ma'a kulli salat, setiap kali sembahyang. Macam mana ulama diistimbatkan hukum? Maknanya dia kata gini, kalaulah gosok gigi ni tak elok apabila waktu petang atau dekat dengan buka puasa, mesti dah Nabi bagi tahu dalam hadis ni. Faham kan? Faham tak? Kan? Mesti Nabi bagi tahu dalam hadis ni. Tapi bila Nabi tak bagi tahu dalam hadis ni, dalam soal ibadat apa dia? Jaga mulut dan gigi ni, Nabi cakap cara umum. Setiap kali solat, Nabi tak kata kecuali bulan Ramadan, tak. Nabi kata setiap kali solat. Maka para ulama mengatakan bahawa begitulah juga hukum bersugi ataupun bersiwak ataupun gosok gigi ketika dalam bulan Ramadan. Maknanya disayugiakan, dianjurkan, walaupun tak wajib sebab dibimbangi menyusahkan kita, tapi sangat-sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya setiap kali sebelum kita semayang kita gosok gigi. Kita gosok gigi berapa kali tadi? Ada Ustaz, tak mahabak kan? Ada kan? Bila ada tu maknanya sikit sangat dah tu. Kalau banyak dia mesti habak awal-awal lagi, dia mesti beritahu dah kan? Tapi bila dia mula senyum-senyum, kita tahu maknanya dia jarang gosok gigi tu. Jadi orang Islam ni tuan-tuan, orang Islam ni kalau dia seorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kasih kepada ajaran Nabi, paling lekeh tuan-tuan, paling lekeh, mana paling kurang, paling sikit dia mesti gosok gigi dia 5 kali sehari. Betul? Sebelum sembahyang subuh sekali, sebelum sembahyang zuhur sekali, sebelum sembahyang asar sekali, sebelum maghrib sekali, sebelum isyak sekali, paling kurang. Tak campur dengan setiap kali lepas makan. Kan? Kita tadi sembahyang maghrib kan? Lepas tu isyak pula tak? Lepas isyak makan pula kan? Ada lagi durian tadi tak habis lagi. Kita makan pula durian tadi. Pukul 11 kita tidur. Sebelum pukul 11 kita tidur tu, gosok gigi lagi sekali, betul tak? Dah 6 dah. Dah 6 kali dah. Maknanya orang Islam kalau dia ikut sunnah Nabi, paling lekeh 5 kali satu hari. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya anjurkan tuan-tuan, kalau kita nak ikut sunnah Nabi, kalau bolehlah dalam kereta kita tu ada satu berus gigi dengan ubat gigi. Mana kita pergi kat mana-mana kita bawa sunnah. Ataupun kita rasa payah macam tu, kita bawa kain sugi pun boleh. Kan, beli dekat kedai berapa ringgit? RM2. Dia tengoklah, ada kecil, ada yang besar. Kan? Saya try juga pakai kain sugi, tapi benda tak biasa tuan-tuan. Rasa payah. Rasa payah. Tapi kita try lah, kan? Kita try, tengok. Maknanya tuan-tuan sekalian, tak apalah kain sugi ke, buah gigi ke, yang penting kita berusaha ikut apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu antara hujah. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan sekalian, ialah hadis Imam An-Nasa'i. Hadis Imam An-Nasa'i. Hadis Imam Nasa'i ini diambil riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mutahhiratun lil fam mardatul lirabb." Dia kata siwak itu membersihkan mulut dan menggembirakan Tuhan. Ada dua faedah kita dapat. Nombor satu, kebersihan mulut kita untuk kehidupan atas dunia. Betul tak? Minta maaf tuan-tuan, saya pun bukan kata bau mulut saya bagus sangat, tapi kadang-kadang bila kita cakap dengan orang, kadang-kadang duk sedepa dengan dia, tapi bau mulut tu kuat, kan? Sampai kita ni sampai nak kena alih buka arwah lain sebab tak tahan. Bau mulut dia tu kuat sangat. Nanti tuan kata, "Ustaz sopa." Tapi nak ceritanya bahawa bau mulut ni kita kena jaga, kan? Nombor dua, Nabi kata bukan setakat bau mulut tu jadi elok, tapi nombor duanya menggembirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia yang jaga kebersihan mulut. Cuba kita bayang, kita suami isteri, kita tidur mulut bau. Bini pun tak larat, suami pun tak larat. Jadi hubungan sesama manusia jadi elok kalau kita jaga kebersihan mulut dan gigi. Dengan Allah Ta'ala lebih-lebih lagi yang kita nak cari, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam bulan Ramadan, jangan duk pergi buat cerita aku tak boleh gosok gigi dekat bulan puasa, dekat buka puasa, sebab nak jaga bau mulut ni, sebab Tuhan suka bau mulut busuk. Itu salah. Kena jaga mulut bagi sentiasa harum, bagi bersih. Tak jadi masalah. Lagi 10 minit nak buka puasa, tuan-tuan gosok gigi. Tak jadi masalah, tuan-tuan sekalian. Dan itu adalah sunnah Nabi yang suruh kita jaga bau mulut. Maka dia kata hadis ini menunjukkan bahawa disunatkan menggunakan sugi sepanjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan mereka yang berpuasa daripada ibadat bersiwak. Ibadat apa dia? Menjaga kebersihan gigi dan mulut ini. Malah dia kata maksud ini umum, meliputi semua orang, sama ada dia puasa ataupun dia tidak puasa. Lepas tu dia kata dibolehkan juga menelan air liur selepas menggunakan sugi. Boleh telan air liur selepas menggunakan sugi. Tetapi jika sesuatu terkeluar dari sugi tersebut dan memasuki mulut, ia hendaklah diluahkan balik. Kayu sugi kan, tahu kan kayu sugi? Kayu sugi bila kita gosok-gosok gigi, tiba-tiba ada, katalah bulu kayu sugi tu, kayu-kayu sugi tu masuk dalam mulut kita, tertanggal. Kita berasa dia ada dalam mulut. Dia kata hendaklah dikeluarkan. Tapi kalau kita gosok gigi pakai kayu sugi, kita boleh telan air liur yang terhasil, yang bercampur dengan rasa kayu sugi. Boleh telan. Muslimin muslimat sekalian, boleh telan. Ia adalah sama seperti yang dilakukan oleh seseorang yang berpuasa ketika mengambil wudu. Dia dikendaki meludahkan air itu daripada mulut dan dibolehkan menelan air liur selepas itu. Tidak dituntut untuk mengeringkan mulut sepenuhnya selepas berkumur. Tak payahlah. Jadi macam kita guna ubat gigi, kita berkumur 3 kali, kita buang ubat gigi tadi. Selepas tu telan air liur macam biasa, walaupun kita boleh rasa fresh, kesegaran daripada ubat gigi tadi, tak jadi masalah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Syekh Al-Mutawalli dan para ulama yang lain berpendapat bahawa apabila seseorang yang berpuasa berkumur, dia dikehendaki meludahkan air itu dan tidak perlu mengeringkan mulutnya. Tak payah keringkan mulutnya menggunakan kain atau apa sahaja. Ni ada juga orang kaji terlebih ni, kan? Lepas dia ni dia takut dengan air liur dia bercampur dengan kain sugi, ubat gigi apa semua, dia ambil kain tuala good morning tu, dia pergi lap dalam mulut dia. Ini melampau. Yang ni melampau, tuan-tuan sekalian.
Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Imam Nawawi kata tidak ada khilaf dalam hal ini, disebut dalam kitab dia Al-Majmu'. Begitu juga Imam Bukhari, dia sebut dalam kitab dia yang dalam di bawah bab menggunakan kayu sugi segar ataupun sugi kering bagi seseorang yang berpuasa. Serupa juga, tidak ada perbezaan antara orang yang berpuasa ataupun tidak berpuasa. Imam Bukhari kata puasa ke tak puasa ke, sunnah pakai kayu sugi serupa. Jadi kita ni tuan-tuan, masuk bulan Ramadan ni pastikan mulut kita bersih, segar, bau harum, sama sebagaimana bulan di luar bulan Ramadan. Jadi orang Islam ni nampak bersih sentiasa. Bukan kata masuk Ramadan je busuk. Dah lah rambut tak minyak kan. Dah lah muka tu nampak letih. Letih bukan sebab apa, tidur banyak sangat. Tidur banyak sangat. Jadi kita tidak boleh mempunyai kefahaman bahawa makruh bersugi ketika dalam bulan Ramadan, terutamanya lepas zuhur ataupun asar. Begitu juga pandangan-pandangan lain, saya tak membaca pandangan-pandangan lain, tapi dia mempunyai maksud yang lebih kurang. Tetapi tuan-tuan sekalian, hendaklah dia mengelak daripada menelan. Telan, sengaja telan ubat gigi tak boleh. Sengaja telan ubat gigi, contohnya yang berperisa seperti limau, pudina dan sebagainya, maka dia hendaklah berusaha meludahnya keluar. Tapi kalau dia tak sengaja tu tak jadi masalah. Kalau dia tak sengaja, tidak menjadi masalah. Kemudian contohnya muslimin-muslimat sekalian, menggunakan pewangi mulut. Boleh tak kita menggunakan pewangi mulut? Di farmasi, ini soalan. Di farmasi sekarang ni ada macam-macam jenis pewangi untuk mulut. Bolehkah dia digunakan pada siang hari Ramadan untuk menghilangkan bau mulut yang kurang selesa? Macam mouthwash, kan? Dia boleh hilangkan bau mulut. Boleh ke tak boleh? Dia kata bahawa di sebalik penggunaan pewangi mulut ketika berpuasa sudah memadai jika kita menggunakan sugi yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun menggunakan pewangi mulut, menggunakan mouthwash dan yang seumpama dengannya yang tidak menembusi kerongkong tidak salah. Tetapi harus diingat bahawa bau yang keluar daripada mulut orang yang berpuasa bukanlah sesuatu yang patut dibenci, kerana dia hasil daripada mematuhi perintah Allah. Bau itu lebih baik daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab dia Al-Muntaqa min Fatawa dia. Maknanya apa dia tuan-tuan? Kita puasa, perut kita kosong, maka bau tu keluar. Kita tak suka kepada bau tersebut. Syekh Saleh Fauzan kata tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Memadai dengan kita gosok gigi. Tapi dia kata boleh pakai. Bukan tak boleh pakai selagi tidak melepasi kerongkong. Tapi dia bagi nasihat kepada kita, jangan kita rasa tak selesa dengan bau mulut yang akibat daripada puasa. Kan? Sebab bila perut kita kosong, dia keluar bau tersebut. Tuan-tuan nampak kan? Tuan-tuan nampak? Jadi boleh pakai mouthwash, tapi jangan kita mempunyai perasaan tidak suka kepada amalan, kepada bau mulut yang terhasil daripada puasa. Mandi ketika berpuasa. Sebelum kita baca yang seterusnya, tuan-tuan ada sebarang soalan? Inhaler kan? Ya, Inhaler. Inhaler. Tuan-tuan inhaler kan? Contohnya orang yang ada asma ataupun yang seumpama dengannya lah. Yang ada contohnya bronkitis, kan? Yang ada masalah paru-paru, yang ada kahak, menyebabkan bila dia bernafas dia bunyi siulan, kan? Bila dia batuk dia bunyi siulan sebab ruang tadi dia jadi sempit. Jadi dia bunyi macam tu. Satu. Yang kedua, dia menyebabkan nafas kita pendek.
Kita jadi sempuh istilahnya, istilah sempuh, macam itulah. Jadi menyebabkan bila kita jumpa dengan doktor, maka mereka akan bagi kepada kita antaranya ialah inhaler. Inhaler tadi, siapa yang ada anak yang ada masalah macam ni, dia tahulah ada dua orang inhaler. Satu yang colour biru, satu yang colour coklat, kan? Yang colour coklat tu kena pakai hari-hari. Sihat ke tak sihat ke kena pakai. Yang colour coklat. Yang colour biru tu bila keadaan memerlukan. Sama kat Malaysia pun macam tu, dekat UK pun macam tu. Memang keadaan macam tu. Soalan sekarang ni ialah boleh ataupun tak boleh kita pakai inhaler. Ada dua pendapat, tapi ada satu pendapat yang ditarjihkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan sebagian ulama-ulama lain. Dua pendapat seperti biasa, benda khilaf. Yang pertamanya, pendapat yang pertama kata batal. Pendapat yang kedua kata tidak batal puasa. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya ialah inhaler ni, apa dia inhaler? Gas. Betul tak? Dia gas. Serupa tak dengan rokok? Serupa tak dengan rokok? Tuan-tuan ambil inhaler, nanti siapa yang ada inhaler kat rumah, dia tekan tu, nampak dia keluar? Nampak tak? Nampak kan? Rokok nampak tak rokok? Nampak tak rokok? Sama kan? Rokok kalau kita hisap batal tak puasa? Batal lah kan? Batal lah puasa. Inhaler kalau kita sedut batal tak? Maka pendapat yang pertama kata batal sebab dia guna kaedah yang sama macam tadi. Sebab dia kata yang masuk tadi ada benda. Kalau yang coklat tu, bila kita nampak tu, dia mengandungi steroid. Steroid tuan-tuan tahu kan? Dadah steroid. Dadah steroid tu tugasnya bila dia masuk dalam mulut kita, dalam tekak kita sampai ke paru-paru tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok pada inhaler tu yang warna coklat tu, dia ada serbuk putih yang melekat pada dinding lubang inhaler, kan? Ni mama macam tak tahu je. Nanti balik tengok kan. Serbuk putih tu adalah serbuk steroid. Serbuk steroid. Jadi siapa yang biasa guna inhaler, dia tahu bila dia bubuh kat mulut dia, dia sedut, serbuk putih tu dia melekat bahagian mulut dia, dia akan melekat ke bahagian leher dia apa semua sampai ke paru-paru. Steroid itulah yang akan bagi kesan yang baik kepada sistem pernafasan kita, paru-paru dan sebagainya. Faham kan? Jadi pendapat yang pertama yang kata batal ni sebab apa? Dia kata batal sebab apa? Sebab benda masuk dalam tubuh kita. Benda masuk dalam tubuh kita, bila masuk dalam tubuh kita batal. Batal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ni lah juga tuan-tuan sekalian, minta maaf yang saya sebut semalam dalam ceramah. Pendapat yang pertama ni juga tuan-tuan, dia kata kalau, minta maaf lah saya sebut, kalau orang perempuan dia dia check, minta maaf saya sebut, bahagian sulit dia, pihak doktor masukkan jari tuan-tuan sekalian dalam bahagian sulit dia, menyebabkan batal puasa. Pendapat yang pertama. Sama juga bagi siapa-siapa orang lelaki pun, bila dia basuh, bila dia buang air besar, dia suka masukkan jari dia. Dia satu perangai juga kan. Dia masukkan jari dia dalam lubang dubur dia. Pendapat yang pertama kata batal puasa. Ini pendapat yang pertama. Sebab dia kira memasukkan sesuatu dalam tubuh. Tak kira lah ikut mulut ke, ikut telinga ke, ikut hidung ataupun ikut kemaluan. Tak kira. Asalkan masuk dalam tubuh, dia kira batal. Yang pendapat yang pertama ni juga tuan-tuan, yang berbahas tentang korek hidung tu. Siapa yang korek hidung batal puasa. Sebab pendapat yang pertama ni masuk, alamak, kan? Pasal apa? Sebab pendapat yang pertama tak boleh. Boleh kan? Jadi itu yang saya komen semalam dalam ceramah semalam di belah pulau tu, tuan-tuan sekalian. Ada satu ustaz dalam radio Kedah, tuan-tuan sekalian. Dia duk ulas, dia kata siapa yang sembelih, dia kata siapa yang sembelih, dia kena patahkan benda tu. Faham? Kan? Bila keluar kan, najis kita keluar. Najis bila sembelih keras.
Ustaz, saya mana pernah pegang? Memang tak pernah pegang pun. Tapi kita tahu tak? Tahu kan? Dia keras kan? Dia keras. Boleh kita bayar. Saya kena bawa kereta. Duduk dengar program agama radio Kedah ni belah pagi. Ustaz tu kata, hendaklah kita patahkan benda tu. Saya kata, Allahu Akbar. Sebab apa dia kata? Sebab kalau kita terkejut, dia kata tiba-tiba najis kita masuk balik dalam dubur kita, batal puasa. Cuba tuan-tuan bayang, masih ada guru agama yang mengajar macam ni. Tuan-tuan sengaja ke masukkan balik najis? Sengaja? Siapa yang tak ada kerja sengaja masukkan balik? Tak ada. Bila tak sengaja, mana batal puasa? Makan pun kalau tak sengaja tak batal. Apatah lagi kalau najis tak sengaja masuk balik, tuan-tuan, tak batal ke tuan-tuan sekalian? Tak tahu ustaz ni dia buat eksperimen macam mana. Jadi pendapat yang pertama ni kata tak boleh masuk ikut dubur, tak boleh masuk ikut telinga, tak boleh masuk ke hidung, tak boleh. Satu. Yang kedua, pendapat yang kedua yang saya sebut ditarjihkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan banyak ulama-ulama masa kini, mereka mengatakan bahawa tidak batal puasa. Soalannya, sebab apa tidak batal puasa? Sebab nas yang jelas dalam Quran dan hadis tuan-tuan sekalian yang terang, yang qat'i menunjukkan bahawa yang batal puasa hanyalah makan atau minum. Benda yang bersifat makan atau minum. Benda yang selain makan atau minum, maka dia tidak dikira sebagai batal puasa walaupun dia masuk dalam badan kita. Sebab itu pendapat yang kedua ni tuan-tuan sekalian, kalau kita masukkan air dalam badan kita, kita demam contohnya, pergi dekat hospital, doktor cucuk kan tangan kita, dia masukkan air. Air tadi apa dia? Dia bagi air ubat contohnya. Batal tak puasa? Tidak batal puasa. Tapi kalau dia masukkan air tadi, dia masukkan makanan dalam tu, itu batal puasa. Sebagaimana orang yang tak boleh makan, yang dia koma kan, dia masukkan air, dalam air tu dia masukkan makanan. Sebab orang tu dia tak boleh nak makan sendiri, maka dia masukkan makanan melalui air, melalui drip tu. Maka itu barulah batal puasa sebab dia kira makan. Rokok, bila kita hisap rokok, walaupun asap sahaja yang masuk, tapi perbuatan merokok tu termasuk dalam makan dan minum. Tuan-tuan berjalan di tengah bendang, orang bakar bendang kan, orang bakar ada asap banyak, tuan-tuan jalan tu, asap tu tuan-tuan sedut, batal tak puasa? Batal tak puasa? Ikut pendapat yang kedua, batal tak puasa? Tidak batal puasa. Sebab apa? Sebab asap daripada hutan yang terbakar, yang kita sedut tadi, dia tidak dikira sebagai makan atau minum walaupun asap tu masuk. Maka pendapat yang kedua ni juga kata, bila kita pakai inhaler, walaupun dalam inhaler yang color coklat tu, dia keluarkan steroid yang putih yang melekat dalam mulut, dalam tekak, dalam paru-paru kita tuan-tuan sekalian, dia dikira sebagai tidak membatalkan puasa. Okey, boleh kan? Kalau pendapat pertama teruk kan? Kalau pakai pendapat yang pertama teruk. Jadi tuan-tuan tak boleh pakai inhaler kalau ikut pendapat yang pertama, menyebabkan tuan-tuan anda kena tunggu sahur dengan buka puasa pada waktu malam lah untuk pakai inhaler. Tapi inhaler tu biasanya dia 2 kali satu hari kan. Jadi tuan-tuan boleh guna waktu sahur, masa makan sahur dengan waktu buka puasa. Okey? Ada soalan ni? Baik, kalau tidak ada, kita pergi seterusnya tuan-tuan sekalian. Saya cuba nak ambil yang ada kaitan, yang agak kontroversi, yang mungkin kita akan tertanya-tanya. Makan kerana tersilap, tak payah cerita lah, sini semua orang tahu kan, makan kerana tersilap. Yang ni patut tahu ni. Bersetubuh ketika musafir, apa hukumnya? Tuan-tuan tahu tak? Apa hukumnya? Bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan, puasa ni kita musafir pergi Kuala Lumpur. Soalan sekarang ni, kita puasa tak? Ada orang puasa, ada orang tak puasa kan?
Yang puasa tak apalah. Ni hak tak puasa ni. Sebab dia kira okey, lebih 2 marhalah ataupun dia musafir, maka dia tak mau puasa, sebab penat dan sebagainya, bawa kereta dan sebagainya, dia tak mau puasa. Kebetulan hari tu dia bawa isteri dia. Isteri pula, kita sama-sama tak puasa. Kan? Soalan sekarang ni, mereka mengadakan hubungan kelamin. Hubungan kelamin pada waktu siang hari Ramadan. Macam mana? Sedangkan mereka tak puasa. Yang kita belajar itu, muslimin muslimat sekalian, ialah kafarah ataupun kifarat. Yang kita sebut kifarat itu kena puasa 2 bulan kan? Kifarat kena puasa 2 bulan itu adalah dengan sebab hubungan kelamin pada waktu siang Ramadan. Ada orang kita, dia pergi mengaji dengan satu ustaz mana tak tahu, dia kata kalau nak hubungan kelamin boleh, tapi minum air dulu. Buka puasa dengan air dulu, lepas tu baru boleh buat hubungan kelamin. Tu helah dengan Tuhan tu. Dia buat helah dengan Tuhan. Kalau dia batalkan puasa dengan hubungan kelamin, baru kena kifarat. Tapi kalau dia makan aiskrim dulu, tak kena kifarat. Yang ini. Baik. Maka ada soalan ni teman. Ketika kita bermusafir, tiba-tiba kita mengadakan hubungan kelamin. Apa jawapan daripada dalam fatwa ni? Baik. Ini fatwa apa? Ini soalan yang ke-94. Apa hukum mengadakan hubungan kelamin dengan isteri pada siang hari di bulan Ramadan masa kita musafir? Masa kita musafir. Jawapan dia apa? Dia kata seseorang yang mengadakan hubungan kelamin dengan isteri di bulan puasa ketika musafir tidak perlu membayar kifarat. Tak perlu. Tak perlu. Dan tidak berdosa kerana dia diizinkan berpuasa. Kerana dia diizinkan berbuka. Sebab dia dibolehkan berbuka, maka dia tak perlu bayar kifarat walaupun dia mengadakan hubungan kelamin pada waktu siang hari Ramadan. Tetapi dikendaki menggantikan puasa pada hari itu. Ini kita tahu. Dalam Lajnah Daimah bil Buhuth Ilmiah wal Ifta, Jawatan Kuasa Tetap Kajian Akademik dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, telah ditanya tentang hukum seseorang mengadakan hubungan kelamin dengan pasangannya pada siang hari di bulan Ramadan waktu mereka musafir dan tidak puasa. Mereka tak puasa dan mereka musafir. Maka Lajnah Daimah jawab apa tuan-tuan? Dia kata seseorang yang bermusafir pada siang hari di bulan Ramadan dibolehkan berbuka kerana Allah mengecualikan mereka daripada berpuasa. Diizinkan juga makan minum dan juga jima selagi mereka berada dalam keadaan musafir. Sama juga dengan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dia jawab seseorang yang mengadakan hubungan kelamin dengan isterinya masa dia berpuasa hendaklah membayar kifarat, membebaskan hamba puasa 3 bulan secara berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau dia berpuasa, dia kenalah. Kalau dia berpuasa, tapi kalau masa dia musafir, dia tidak berpuasa, maka dia dikecualikan. Dan dia dikecualikan. Begitu juga muslimin muslimat sekalian, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia jawab tidak berdosa kerana seseorang yang musafir diizinkan makan, minum dan jima. Siapa yang bermusafir bukan setakat diizinkan makan dan minum, tapi diizinkan mengadakan hubungan kelamin. Jadi kita tak perlu teragak-agak kerana semua nama ulama yang kita sebut tadi semuanya bersepakat mengatakan bahawa hubungan kelamin antara suami isteri yang bermusafir yang tidak berpuasa adalah dibenarkan walaupun dia jima pada waktu siang hari Ramadan atas alat. Sebab apa tuan-tuan? Kerana mereka bermusafir. Okay. Soalan seterusnya, tazkirah selepas 4 rakaat macam mana hukum dia? Sebab setengah-setengah tempat mereka mengadakan tazkirah ketika tarawih, di tengah-tengah tarawih. Tuan-tuan tahu tarawih ni apa dia? Tarawih ni tuan-tuan sekalian, dia sebenarnya ialah qiyamul lail. Qiyamul lail, tapi nama tarawih ni ialah qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Jadi bilangan rakaat tidak terhad. Bilangan rakaat tidak terhad. Sebab itu kalau kita tengok adalah fiqh manhaji
dalam kitab fiqh manhaji yang sepatut kita mengaji malam ni, dalam fiqh manhaji dia kata solat tarawih 20 rakaat. Solat tarawih 20 rakaat, dan itulah yang dilakukan di Mekah, di Madinah sekarang ni. Tetapi pada masa yang sama sebagai ulama kata no, tarawih ialah 8 rakaat, iaitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam campur dengan witir 3 rakaat jadi 11 rakaat. Sebahagian lagi mengatakan bahawa tarawih ataupun qiyam Ramadan tidak ada bilangan rakaat. Tuan-tuan nak sembahyang 1 rakaat ke, 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, itu terpulang kepada kita. Jadi yang penting kita buat setakat mana yang kita mampu. Baik. Dia tanya berkenaan dengan tazkirah selepas 4 rakaat. Apa hukum dia? Jawapan daripada fatwa ini, muslimin muslimat sekalian, dia kata tazkirah yang diberikan oleh imam ataupun pendakwah, dia kata tidak menjadi kesalahan. Maknanya boleh kita buat tazkirah. Tetapi dia kata lebih baik tidak dilakukan terlalu kerap, kerana boleh menyebabkan orang yang jahil berfikir bahawa amalan itu adalah sebahagian daripada perkara yang diwajibkan, kemudian mengutuk orang yang tidak melakukannya. Jadi dalam fatwa ni dia kata bahawa kalau boleh jangan kerap sangat. Kalau boleh jangan kerap sangat, sebab ini akan menimbulkan salah faham. Dan dia kata bahawa imam dan atau pendakwah boleh menarik perhatian jemaah dengan menceritakan hukum hakam agama, terutamanya perkara yang patut mereka ketahui masa tazkirah. Jadi ambil peluang masa tazkirah itu untuk para pendakwah cerita tentang hukum hakam agama boleh. Jadi saya nak komen sikit tuan-tuan sekalian. Tazkirah ni dia sebab bukan sahaja tazkirah bulan Ramadan, tapi tazkirah dekat ahli keluarga kita pun tak boleh kerap sangat. Tak boleh kerap sangat. Ada orang tanya, habis masjid buat kuliah tiap malam macam mana? Masjid buat kuliah tiap malam macam mana? Tuan-tuan sekalian, masjid dia buka ruang dekat kita. Kita yang tentukan. Adakah kita nak pergi tiap-tiap malam, ataupun kita nak bagi masa kita 5 malam pergi kuliah, 2 malam duduk dengan anak baca buku ataupun kita buat benda lain. Ataupun 4 malam kita pergi kuliah, 3 malam kita bawa anak pergi belajar berenang lah, pergi belajar taekwondo lah, pergi melancong dan sebagainya. Tapi konsep dalam dakwah tuan-tuan sekalian, sama ada dalam keluarga atau kepada orang awam, jangan terlalu kerap, sebab ini akan membosankan. Tuan-tuan tengok dalam hadis dan sunnah Nabi, memang tak dibenarkan kita terlalu kerap bagi tazkirah, bagi nasihat. Contohnya katalah anak kita tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa benda yang dia patut diperbetulkan. Kita tak boleh duduk beletih daripada pagi sampai petang, esok sambung lagi, lusa sambung lagi, tak boleh. Sehingga menyebabkan dia merasa jemu mendengar nasihat daripada kita. Kita kena selang-seling. Ada masa kita bagi nasihat kat dia, kalau kita tenang, relax, dia buat lagi, kita bagi masa kat dia, lepas tu kita ulang balik tazkirah dekat dia. Itu cara yang diajarkan dalam agama. Sama juga tuan-tuan sekalian, bila kita berhadapan dengan masyarakat, kita kena tengok keadaan masyarakat. Kalau masyarakat nampak menentang sangat tuan-tuan sekalian, kita kena ada main tarik tadi. Kita tak boleh nak berkeras, nak lawan, tak boleh tuan-tuan sekalian. Kita kena ada tarik tadi. Ada masa orang Kelantan bagi cuk tadi. Tahu cuk tadi? Tahu cuk tadi? Tahu kan? Kan? Mana kita lepas tali tu sikit, bagi layang-layang tu pergi jauh sikit, lepas tu kita tarik balik. Ada macam tu lah dakwah ni. Ya, kita kena bijak tuan-tuan sekalian. Baik, sebab itu dalam fatwa ni dia kata, kalau boleh dia kata jangan terlalu kerap, kerana ini akan menimbulkan, dia kata akan menimbulkan salah faham. Tapi dia kata dia bersetuju bahawa imam ataupun pendakwah boleh ambil peluang itu untuk berdakwah. Dan tanpa ragu lagi, dia kata la syakka, dia kata tidak ada ragu lagi bahawa tazkirah seperti ini banyak memberi manfaat kepada makmum yang hadir. Maknanya tazkirah ni bagus. Jadi kalau masjid kita contohnya ada kot, kalau masjid kita ada buat tazkirah, itu satu usaha yang bagus yang perlu diteruskan. Kemudian dia kata, memandangkan umat Islam pada hari ini mendirikan solat kurang daripada sejam. Ni fatwa Syekh Abdullah bin Jibril.
Dia kata orang Islam hari ni sembahyang tarawih kurang daripada sejam. Betul tak? Tengok jam nanti, kan? Siapa yang sembahyang 20 confirm lebih 1 jam. Kecuali yang ke Imam Express. Itu cerita lain. Tapi siapa yang Syekh Abdullah bin Jibril kata kebanyakan orang Islam hari ini sembahyang kurang daripada 1 jam, maka mereka tidak perlu berhenti rehat ketika selesai mendirikan 4 rakaat solat. Tapi jikalau imam memisahkan rakaat tarawih dengan duduk atau berhenti nafas, lebih baik menggunakan waktu ini untuk memberikan nasihat, tazkirah ataupun bacakan sesuatu yang baik kepada jemaah, buku-buku yang berfaedah, atau memberikan tafsiran kepada ayat Al-Quran yang dibaca, atau memberi nasihat tentang hukum hakam agama agar para jemaah tidak merasa bosan menunggu. Maknanya tuan-tuan sekalian, ulama-ulama di Saudi ni pun tuan-tuan sekalian, dia setuju bila kita buat tazkirah. Tapi kita kena pandai mengambil hati keadaan masyarakat supaya tidak berlaku kekecohan yang serius. Kita kena bagi kefahaman kepada masyarakat. Soalan seterusnya, tarawih boleh ataupun tidak sebelum sembahyang isyak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh tarawih sebelum isyak. Sebab apa? Sebab tarawih ni adalah qiyamul lail. Hukum qiyamul lail, tuan-tuan sekalian, ialah mesti selepas isyak. Maknanya kalau tuan-tuan belum sembahyang isyak, tak boleh tuan-tuan sembahyang tarawih. Kalau tuan-tuan sampai lambat, bila tuan-tuan sampai lambat dan tengok jemaah dah sembahyang tarawih, ikut tarawih tadi, tapi kita sembahyang isyak. Faham kan? Tarawih 2 rakaat, kita baru sampai, isyak belum sembahyang, kita jadi makmum, ikut imam tadi, imam dengan makmum sembahyang tarawih, kita sembahyang isyak. Maknanya kita tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Habis isyak tu baru kita buat tarawih. Jangan kita pergi ikut tarawih dengan dia orang ni sedangkan isyak kita belum sembahyang. Sebab dia tak jadi qiyamul lail, dia tak boleh lepas maghrib, tak boleh. Antara maghrib dengan isyak dia tak boleh qiyamul lail. Qiyamul lail mesti selepas isyak. Maksud selepas isyak ialah selepas kita sembahyang isyak. Itu maksudnya. Baik. Seterusnya, melewatkan sembahyang isyak. Apa hukum melewatkan sembahyang isyak? Ada orang tanya, imam masjid di tempat saya melewatkan solat isyak hampir 1 jam dalam bulan Ramadan, adakah ini dibolehkan? Kita tuan-tuan, maghrib pukul katalah 7.35, buka puasa 7.35. Orang kita buka puasa tahu sajalah kan. Sembahyang maghrib tu tuan tahu lah, dia dekat-dekat dengan isyak baru dia sembahyang. Lepas tu mula kandutlah berubuk bilik ayak ni. Oh ni nak masuk bilik ayak, yang ni pun nak masuk juga. Mulalah aku sakit perut. Dah tak sakit perut apa, 1 jam itu burung. Sakit perut lah, dia boboh 1 dah. Sakit perut. Tambah pula duduk rumah taman tuan-tuan sekalian. Waktu tu semua pakai buka paip. Semua pakai buka paip. Anak kita hak lain tu buka paip dekat bawah, dia pula buka paip dekat atas. Kita buka-buka tak ada ais titik pun turun. Mula bergaduh. Mula bergaduh. Jadi nak pergi hambat sembahyang isyak di masjid. Pukul berapa tuan-tuan? Isyak katalah 8.50. Tak ada. Sebab tu setengah-setengah masjid, tak banyak tuan-tuan, tapi setengah-setengah masjid dia lewatkan sembahyang isyak. Ada yang lewatkan setengah jam. Dalam soalan ni tempat dia lewatkan sampai 1 jam. Maknanya kalau 8.50, 9.50, dekat pukul 10 baru sembahyang isyak. Boleh ke tak boleh buat macam tu? Jawapan dia, sembahyang isyak ni pukul berapa? Daripada hilangnya cahaya merah tu sehinggalah, ada 2 pendapat kan. Kita di Malaysia kita pakai mazhab Syafi'i, isyak sampai subuh, betul tak? Tapi pendapat yang rajih berdasarkan hadis Jibril, yang Jibril sembahyang dengan Nabi, ialah setengah malam. Pertengahan malam. Macam mana nak kira pertengahan malam? Cara nak kiranya ialah ambil waktu maghrib, kan? Ambil waktu maghrib, pukul berapa maghrib? 7, kita kata 35. Ambil 7.30 senang.
Subuh pukul berapa? 5.40 kan. Ambil 5.30 senang. Kan? Kita kerat dua tu. Daripada waktu maghrib pukul berapa? Subuh pukul berapa? Kerat dua. Yang tu pertengahan malam. Yang tu separuh malam. Maknanya lebih kurang 12.30. Nanti tuan-tuan bagi kira lah. Lebih kurang 12.30. Itu tengah malam. 12.30. Maknanya kalau pakai hadis Jibril, tak boleh sembahyang isyak lebih daripada pukul 12.30. Kalau di Malaysia ni tak boleh. Jadi siapa ni yang nak jaga dalam masalah khilaf, dia jangan sembahyang isyak lebih daripada pukul 12.30. Itu lebih baik. Tapi siapa yang nak pakai mazhab Syafi'i, fadhalah, itu tak jadi masalah. Baik, maka dia kata digalakkan melambatkan solat isyak selagi dia tidak menyusahkan orang ramai. Dia ambil satu pandangan yang mengatakan bahawa digalakkan. 9:10. Digalakkan melambatkan solat isyak selagi dia tidak menyusahkan orang ramai. Ada hadis Abu Hurairah dan sebagainya yang disebut bahawa kalaulah tidak menyusahkan umatku, aku akan memerintahkan mereka melambatkan solat isyak sehingga 1/3 malam telah berlalu atau separuh daripadanya. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa sunat melambatkan solat isyak selagi dia tidak membawa kesusahan kepada para jemaah. Kalau menyusahkan hendaklah disegerakan. Hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaga lewat pada satu malam sehingga malam telah jauh berlalu dan orang di masjid telah pun tertidur, lalu baginda keluar dan melakukan solat. Baginda berkata, inilah sepatutnya masa terbaik kalau tidak menyusahkan umatku. Jadi kalau tak menyusahkan, sebaik-baiknya dilewatkan sembahyang isyak. Tapi bagaimana yang kita tahu, kalau kita lambatkan sembahyang isyak, anak kita tidur awal, kan? Tak sembahyang isyak. Bukan sekadar anak tak sembahyang isyak, dengan mak dengan ayah sekali pun tak sembahyang. Sebab tu kita ni tuan-tuan ambil hak mudah, kan? Kita nak ambil hak afdal, tiba-tiba terlepas sembahyang isyak. Baik tak payah. Baik sembahyang awal. Kita buat hak mana yang kita mampu. Dan banyak lagi sebenarnya tuan-tuan sekalian, tak apalah kita ambil masa lain. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.